Hai, Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat petang dan selamat beristirahat. Selamat berjumpa lagi kita. Hai, tengah buat apa semua? Okay. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur Allah kepada Allah ya. Hari ini boleh buat live seperti biasa. Alhamdulillah, syukur Allah memudahkan hari ini. Dan Alhamdulillah juga hari ini dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan sihat. Dan kepada anda yang tengok live Kak Izzah ni, Kak Izzah doakan sentiasa sihat walafiat dan ceria-ceria selalu bersama keluarga. Yang paling penting kita sihat, kita boleh ke sana ke sini, orang kata kita dijauhi daripada segala masalah, terutama COVID. Alhamdulillah, syukur itu adalah satu nikmat yang selain daripada nikmat kaya, nikmat kesihatan, sihat tu pun paling penting. Nikmat kebahagiaan rumah tangga tu paling penting. Nikmat dengan kebahagiaan bersama family kita tu sangat penting. Okay, Kak Izzah doakan kepada anda semua dipanjang umur, dimurah rezeki, dimudahkan segala urusan, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. So, terima kasih tengok live Kak Izzah, tolong like dan share. Hai. Kak Izzah nak buat perkongsian hari ni tentang tajuk Kak Izzah tadi. Tajuk apa Kak Izzah bagi tadi? Best tak kalau pencernaan lancar? Best tak kalau pencernaan kita lancar, perbuangan kita tak terganggu? Best tak? Mesti best. Okay. So ramai di kalangan kita yang ada masalah pembuangan. Ramai sangat, bukan sikit, ramai. Okay. Masalah pembuangan tak lancar mengakibatkan masalah pada usus, mengakibat kepada masalah usus kita akan jadi jadi lebih teruk, dan kita takut sembelit, dan kita akan jadi buasir. Okey, sebelum tu Kak Izzah kenalkan nama penuh Kak Izzah, Nur Setiza binti Abdul Aziz, daripada Oleh House Setiawan, kedai Kak Izzah sebelah Pasar Raya Eko Setiawan dan Cawangan Seri Iskandar, ataupun orang kenal Kak Izzah dengan nama Izzamo Oleh House Setiawan. Yang kenal nama Izzamo samalah ya. Kak Izzah nak share hari ni tentang masalah pencernaan. Okey, best tak kalau pencernaan kita lancar? Semua best. Pencernaan kita lancar, kerja pun jadi lancar. Betul tak? Kalau pencernaan tak lancar, kerja pun tak lancar. Sebab apa? Duduk tak selesa. Tak selesa, mengah itu, dan rasa macam nak makan pun tak selesa. Betul tak? Jadi pencernaan tu sangat penting. Okay? So sebelum tu Kak Izzah ingin share kepakaran Kak Izzah dan kebolehan Kak Izzah membantu anda mendiagnoskan tapak tangan anda, dan akan Izzah tahu apa masalah anda. So hari ini melibatkan usus. Maksudnya tajuk kita apa? Best tak pencernaan lancar? Pencernaan. So pencernaan itu adalah bersangkutan dengan usus pembuangan. Okay? Usus pembuangan. Okay? Ramai yang ada masalah usus pembuangan. Tak kira tua, muda, lelaki, perempuan, semua ada masalah usus pencernaan. Jadi usus pencernaan ni ialah satu perkara yang paling penting yang perlu kita tahu. Sebab usus memain peranan sangat penting. Jika ada masalah pada usus, akan berlakulah masalah kepada lain-lain juga ya. Sebab usus nak kena dibersih atau dibuang ataupun kita nyahkan setiap hari. Kalau usus kita ada masalah, tak boleh nyah, tak boleh buang, najis, jadi akan memberi kemudaratan. So kebolehan Kak Izzah nak bantu anda di luar sana yang ada masalah sembelit. Siapa ada masalah sembelit dan pencernaan dia susah sangat nak buang setiap hari, kadang-kadang seminggu sekali, kadang ada seminggu 2 kali, ada seminggu 3 kali, ada. Memang ada di kalangan kita. So hari ni Kak Izzah nak share macam mana kita nak bantu masalah pencernaan kita bagi elok, lancar. Elok dan lancar. Jadi penting. Okey, apa Kak Izzah beritahu? Kak Izzah belajar bahagian diagnos. So Kak Izzah tahu macam mana kita nak tengok bahagian masalah usus. Okey, tengok tangan anda di luar sana. Tengok. Ini tangan anda kan? Ini tangan kanan Kak Izzah ya. Ini tangan kiri. Okey. Kalau kita nak tengok bahagian usus, kita kena tengok bahagian dua-dua tapak tangan kita. So, apa Kak Izzah nak share hari ni? Okey, usus melibatkan jari mana? Jari ibu jari kita. Ibu jari kita. Ini usus besar kita panggil. Dan
Jari tunjuk pun usus juga, tapi melibatkan usus kecil ataupun dia bersangkutan dengan usus besar juga. Jadi tengok tapak tangan anda. Okey, tengok hari ni tak nak tengok tentang masalah lain, hari ni nak tengok tentang masalah usus saja. So sebab usus ni pun banyak relate dia bersangkutan dengan dia. So usus adalah ibu jari. Okey. Okey, ada orang masalah usus, Kak Izzah bila dia orang tunjuk macam tu, Kak Izzah dah nampak dah. Usus dia. Dia masalah usus ni macam ni tau. Dia punya simptom ibu jari dia ni. Simptom ibu jari dia ni, dia sembelit kan. Kak Izzah boleh tahu dia adakah sembelit ke tak sembelit ke melalui ibu jari dia. Biasa kalau orang datang walk in, Kak Izzah tengok lebih mudah sebab kita bersentuhan dengan tangan dia. Jadi kalau orang nak tengok Kak Izzah melalui share tapak tangan boleh, tapi kena ambil gambar betul-betul. Jadi sebab kan tak clear, tak boleh nampak dengan jelas, susah nak kita nak clarify masalah dia. Jadi biasa customer ada masalah usus, dia datang walk in, dia tunjuk, kita dah tahu. So ini melibatkan usus besar kita. Usus besar kita ni melibatkan bahagian sembelit. Jadi kalau kita ada masalah sembelit, macam Kak Izzah cakap tadi, pembuangan seminggu 3 kali. So ambil berat, jangan ambil ringan. Dah kena ambil berat dah, kena fikir dah akibat dia apa. So memang akan membawa ke akibat lebih teruk. So jadi ibu jari ni ialah bahagian usus besar kita. Yang ini jari tunjuk ini adalah bahagian usus kecil kita. Usus besar ni pembuangan air besar, dan usus besar ni akan menjadikan buasir juga. So jari telunjuk kita adalah bahagian usus kecil. Jadi melibatkan bahagian pengkecingan. Okey, jadi dua-dua tangan kita ni sangat penting. Maknanya dia main peranan masing-masing. So ini jari tengah pun dia ada peranan dia, tapi ini bahagian lain. So hari ni Kak Izzah tak nak cerita bahagian tengah ni. So ibu jari dengan jari tunjuk saja. Okey, bila kita cerita tentang masalah usus, simptom usus ni akan berlaku jika tak dijaga. Dia akan boleh jadi apa? Pertama, kita akan jadi sembelit. Kedua, badan kita berbau, mulut kita berbau. Sebab apa? Pencernaan tak lancar. Pencernaan disebabkan pencernaan tak lancar. Dan juga masalah sakit perut akan berlaku. Dan juga kita akan mudah cepat letih. Dan kita mudah mengantuk. Bila simptom-simptom tu ada pada seseorang yang memang ada masalah yang kita cakap tadi, so you all kena settlekan problem tu, cari solusi. Apakah solusi yang nak membantukan, nak membuatkan pencernaan kita buang setiap hari. Kita nak buang setiap hari normal, sebab kita tak boleh simpan najis kita lebih daripada 14 jam. Paling bagus setiap 8 jam kena buang. Kalau lebih daripada 14 jam, dia akan datang kemudaratan kepada diri kita. So dia akan datang apa? Pertama sekali dah tentulah akan datang apa? Toksin lah, racun lah. Betul tak? Jadi najis yang tidak dikeluar dalam tempoh 8 jam ataupun lebih daripada 14 jam, dia akan memberi kesan buruk kepada badan kita. Dan bayangkanlah bayangkanlah 3 hari ya. Bayangkan setiap hari perkumuhan berlaku dalam badan kita, perkumuhan najis daripada air najis kita tu sendiri. Faham tak? Macam kita recycle. Kita ni kan macam recycle juga dalam kita, tapi kita tak nampak. So perkumuhan tak berlaku dengan elok, so kita akan recycle. So macam racun tu sentiasa duduk kat perkumuhan. Jadi kita takut apa? Pertama sekali kita takut jadi masalah pada buasir. Kedua, kita takut jadi pada masalah usus ataupun kanser usus. Dan juga kita takut apa? Parasit. Parasit tu apa? Parasit tu adalah cacing yang makan dalaman kita, yang kita tak nampak, kita tak tahu, tetapi dia makan sikit-sikit dan membuatkan seseorang itu akan jadi lemah, lesu, letih, tak bermaya. Dia akan rasa bila satu peringkat nanti dia macam takut dia makan usus-usus kita tu. Kita tahu. Tapi mungkin nak dapat peringkat tu lambat, lama. Tapi jika keadaan berlaku berterusan, ada bagi side effect dia, kesan pada kita punya badan. So apa yang penting? Tadi Kak Izzah cakap jangan lebih daripada 14 jam. So apa yang penting? Kita kena ambil apa? Makanan ataupun pemakanan yang sihat. Seperti kita kena ambil makanan yang berzat atau serat yang tinggi. Kena banyakkan minum air. Kita kena banyakkan makan sayuran.
kita kena banyakkan makan buah-buahan, betul tak? Itulah makanan yang berserat tinggi. Bila makanan berserat tinggi, dia akan membantu perkumahan dengan elok. Sebab apa? Serat penting, mineral pun penting. Serat, mineral, vitamin itu sangat penting untuk perkumahan yang lancar. Jadi hati-hati anda yang ada masalah sembelit. Kalau anda tengok tapak tangan anda sendiri, buat macam tu, tengok sendiri, tengok bahagian ibu jari, kena tengok. Dia selalunya orang yang ada masalah sembelit atau masalah usus ni, dia punya ibu jari dia macam ni tau, macam melentik macam tu. So dia tak biasa, dia akan melentik. Itu adalah masalah usus besar. So kalau anda yang nak Kak Izzah bantu, boleh tunjukkan tapak tangan anda dua-dua dengan elok, sampai pergelangan tangan, dan boleh WhatsApp kepada Kak Izzah. Kak Izzah share, takut lupa nanti. WhatsApp kepada Kak Izzah 019 464 0167. InsyaAllah Kak Izzah cuba bantu. Okay, Kak Izzah takut nanti Kak Izzah nak cek usus besar je, tapi Kak Izzah tengok bahagian lain dan Kak Izzah tahu apa masalah lain juga. So ini bahagian usus. Tapi kalau kita nak tengok bahagian lain, jari tengah ni ada bahagian jantung. Tapi hari ni tak nak cerita bahagian jantung, usus saja. So apa kita nak buat kalau kita ada masalah usus ataupun masalah sembelit yang amat teruk, ataupun kita takut jadi buasir, kita takut toksin banyak. Macam mana kita nak mencegah? So Kak Izzah nak share sikit tentang toksin. Sebab pencernaan tak elok, tak bagus, disebabkan toksin kita tu lah banyak dalam badan dia. Sebab kita tak boleh buang setiap hari, tak boleh buang 8 jam, setiap 8 jam kita tak boleh buang. Kadang kita buang 3 hari sekali, 4 hari sekali, itu sangat bahaya. So toksin ni sangat memberi kesan tak bagus. Sebab toksin ni akan mengganggu kita punya masalah ginjal. Toksin boleh membuatkan seseorang tu masalah pada ginjal. Toksin boleh membuatkan seseorang itu ada cepat naik darah tinggi. Toksin boleh membuatkan pada masalah-masalah lain. Yang paling kita takut adalah buah pinggang kita. Betul tak? Sebab toksin terlalu tinggi, perkumahan tak boleh buat, dia akan merosakkan buah pinggang kita. Di samping tu juga jari tunjuk kita ni, bahagian perkencingan kita. So jika kita ada masalah kecil tak lawas, kecil sakit, kecil berdarah, ada batu karang contoh ya, dan juga kecil tak lawas, kecil tak tos, kecil kuning-kuning, kuning macam air teh, waktu kena jaga. Sebab buah pinggang kita nanti kita takut dah berlumut, dah berkarat, membahaya, sangat membahaya. Jadi sangat penting buah pinggang. Jadi apa kita toksin tu dia akan memakan pada diri kita balik. Contoh-contoh toksin kita nak beritahu, bila toksin tinggi dalam badan kita ni, ginjal kita pun akan jadi lemah. Toksin tinggi dalam ginjal kita ni, dan toksin tinggi dalam badan kita ni, dan ginjal kita akan jadi lemah. Bila keadaan lemah ginjal kita, okey, disebabkan apa? Berkaitan dengan apa? Lemah ginjal ni mesti ada sebab. Bukan saja-saja lemah ginjal atau buah pinggang kita lemah, bukan saja-saja, tak. Dia berpunca, ada 10 punca membuatkan buah pinggang kita lemah. Tadi sebab pembuangan sembelit tu yang kita cakap ya. Pertama masalah yang membuatkan ginjal kita lemah adalah masalah kecing kita tak lawas, membuatkan masalah pada ginjal kita akan lemah juga. Kedua, masalah kencing kerap pun masalah pada ginjal kita juga, atau akan memberi kelemahan pada ginjal kita. Ketiga, kencing manis. Keempat, batu karang. Kelima, orang masalah gout. Keenam, masalah artritis. Ketujuh, masalah rosak buah pinggang. Nombor 8, kencing berdarah. Bengkak prostat. Nombor 9, tekanan orang darah tinggi. Tekanan darah tinggi pun membuatkan masalah pada ginjal juga ya. Dan juga lemah tenaga batin. Dah tentulah kalau ginjal ada masalah, para suami, pada para Adam, dia akan melemahkan dia punya tenaga mereka. Jadi tak baguslah untuk family kan. Jadi itulah punca jika ginjal, jika toksin terlalu banyak dan mengakibatkan kelemahan pada ginjal kita. Jadi kena ambil berat. Jangan rasa alah tak apa, okey lagi. Jangan berfikiran macam tu. Sebab ginjal ni main peranan penting.
Bila bersangkut dengan ginjal ataupun pinggang kita, nanti banyaklah masalah-masalah lain. So macam mana kita nak rawat? Macam mana kita nak rawat masalah sembelit kita tu, ataupun masalah pencernaan kita tak lancar tu, masalah nak buang setiap hari tak boleh. Ramai yang nak buang setiap hari tapi tak boleh. Tak boleh nak buang. Dia cakap makan nasi tapi tak buang-buang. Macam mana nak atasi masalah tu? Okey, macam mana nak atasi masalah tu? So okey, anda yang ada masalah tak boleh buang air besar setiap hari, tak boleh buang pagi ataupun tak boleh malam, ataupun boleh buang hanya 2 hari 3 hari sekali. So kena amalkan makanan-makanan kategori orang kata rempah ratus, ataupun makanan natural ya, paling bagus natural lah. Boleh makan daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. So kat sini Kak Izzah nak share, nak ajar macam mana kita nak bagi mudah buang setiap hari. Sebab Kak Izzah ada testimoni customer Kak Izzah, dia ada dia kata dia 3 hari sekali buang air besar. 3 hari sekali dia buang air besar. Lepas tu dia cakap dia kena makan benda ni baru buang. Dia cakap macam tu. Makan benda ni baru buang. Kalau tak makan benda ni tak buang. Faham tak? Jadi bila dia cakap macam tu, Kak Izzah tahu dia paksakan usus dia. Maksudnya paksa usus dia untuk buang. Kalau tidak dia tak paksa, dia tak buang. Jadi dia paksa makan benda tu baru buang. Jadi kalau secara logiknya tak bagus lah kalau kita buat macam tu selalu, betul tak? Sebab usus kita sebenarnya dia boleh proses setiap makanan yang ada dalam perut dia setiap 8 jam. InsyaAllah dia boleh proses kalau kita cukup cukup zat, cukup serat, cukup air. Masalah kita sekarang ni zat tak cukup, serat tak cukup, air pun tak cukup. Betul tak? Kita suka minum air manis-manis saja. Kita suka minum air yang blend-blend, yang bubur-bubur perasa je. Kita suka macam-macam tu. Sedap kan? Sebab sedap lah. Cuba kita air kosong, mana ada rasa sedap? Air kosong tak rasa apa kan? Jadi itulah akibatnya, salah satu akibat kurang serat dalam makanan kita, kurang air dalam minuman kita setiap hari, ataupun dalam harian kita kurang minum air. Maksudnya air kosong, bukan air yang dicampur gula ke buah-buahan atau dicampur perasa, bukan. Maksud Kak Izzah ni air yang kosong. Jadi untuk kita nak dapatkan pembuangan pencernaan kita lancar setiap hari, dan kita boleh buang air besar setiap hari, dan kita nak rasa best buang air besar setiap hari, peranan yang paling penting ialah kita kena ambil makanan ataupun makanan prebiotik yang tinggi. Prebiotik. So prebiotik penting. Di samping tu kita kena ambil herba-herba. Bukannya herba-herba jamu. Tak, ini tak termasuk herba-herba jamu. Ya. Kita ambil. Dan kita kena ambil juga mineral dan juga makanan yang ada vitamin, tinggi vitamin dia. Okey. Apa kita nak share kat sini ialah cuba anda amalkan makanan Kak Izzah sebut ni. InsyaAllah anda akan dapat kesan dia. Sebab Kak Izzah pernah berbagi pada seseorang, atau pernah bagi pada pelanggan-pelanggan Kak Izzah yang ada masalah pembuangan air besar, hanya seminggu 2 kali sahaja dia buang. Bayangkan seminggu 2 kali, 3 hari 3 hari. Makan 1 hari pun dah mengah, makan 2 hari pun dah mengah, makan 3 hari lagilah mengah. Lagilah kan? Sengkak, lepas tu duduk tak selesa, kejap nak kentuk pula berbau busuk yang amat sangat. Sebab apa? Toksin terlalu banyak. Sedangkan toksin tu dia boleh mengakibatkan banyak penyakit kita. Toksin boleh bagi apa? Masya Allah, toksin sebenarnya kalau kita biarkan, dia boleh jadi racun kepada kita. Sebab toksin ni dia macam racun lah. Disebabkan toksin terlalu tinggi. Okay, seseorang tu toksin terlalu tinggi dalam badan dia, dia akan nampak kulit dia, tapak tangan dia tak cantik, ataupun kita panggil dia tapak tangan dia akan gelap. Disebabkan toksin terlalu banyak. Dan toksin-toksin itulah nanti akan mengganggu banyak organ-organ dan memberi organ-organ dalaman kita semakin lemah ya. Jadi bila toksin terlalu tinggi kita biarkan terlalu banyak dalam badan kita, dia akan mengganggu apa? Pertama sekali akan mengganggu hati kita, mengganggu ginjal kita, macam kita cakap tadi, mengganggu usus kita, ialah sembelit kan jadi buasir, mengganggu limpa kita, dan mengganggu jantung kita. Yang keenam, mengganggu paru-paru kita. So keadaan
toksin banyak dia akan mengakibatkan lemah organ kita yang kau-kau, yang bagus-bagus tu, hati bagus, ginjal bagus tu. Jadi bila dia ganggu usus, limpa, jantung, paru-paru, dia akan membuatkan penyakit dalam badan kita. Jadi kalau kita tak buang, tak nyah kan, dia akan memberi apa, kesan yang lebih buruk. Sebab orang yang terlalu toksin tinggi, macam Kak Ija cakap tadi dia cepat letih, cepat mengantuk, dan dia juga rasa lesu, dan dia rasa macam bila dia duduk sebelah dia, berbau badan dia, bercakap dia berbau, mulut dia berbau, nafas dia berbau, kan tak bagus. Kalau kita jumpa dengan orang, kita bercakap macam tu, ataupun kita berjumpa dengan orang yang bercakap dengan kita keadaan dia macam tu, kita senang tak? Kita tak senang duduk, betul tak? Kita rasa tak mahu dekat-dekat dan berbau. Contoh macam tu lah. Jadi kita tak naklah diri kita berada dalam situasi macam tu. So kalau kita tak nak keadaan kita situasi macam tu, kita kena rawat. Rawatlah sebaik yang mungkin, secepat yang mungkin. Sebab bila kita rawat nanti, insya-Allah dia boleh banyak membantu kita. Kita akan mudah buang air besar setiap hari kita buang. Lepas tu pagi sekali, malam sekali, insya-Allah kita akan buang. Lepas tu kita boleh makan banyak. Bukan apa, bila makan buang, baguslah. Maksudnya bukanlah terus makan terus buang. Tak adalah masa tu, maksudnya dia ada proses dia lah, kan. Jadi apa kita kena amalkan untuk nak dapat afiat yang bagus, untuk kesihatan yang bagus, Kak Izzah amalkan makanlah habatus sauda. Macam ni Okey, kenapa kena makan habatus sauda? Sebab habatus sauda ini ialah dia ada makanan kategori rempah ratus. Dia banyak khasiatnya, dan banyak membantu dia sebagai kita kena makan makanan-makanan rempah-rempah macam ni, ataupun kita panggil habatus sauda lah, minyak. Kenapa kita kena macam ni? Sebab dia sebagai anti hipertensi. Dia punya kekuatan, kebaikan dia macam satu suplemen bagus untuk mencegah daripada berlakunya tekanan darah tinggi. Macam ni tengok kita makan sedap. Okey, contohnya inilah kejap Kak Ija ajar cara makan. Okey, contohnya kebaikan dia habatus sauda ni, dia main peranan apa? Mencegah daripada darah tinggi. Dia boleh menjaga tonik hati, ataupun dia sebagai tonik hati dan menjaga hati kita. Dia mudah, ataupun dia dia anti diuretik. Dia boleh membuatkan pencernaan kita elok, lancar. Dan juga dalam habatus sauda dia mempunyai anti sirik-birik. Maksudnya dia ada toksin dan juga dia ada anti kulat, anti bakteria, anti virus. Dia boleh. Dan juga bila kita makan habatus sauda, dia boleh memberi perangsang ataupun memberi selera lah kepada kita. Bukanlah selera tu nak makan, maksudnya dia bagi selera lah kita nak makan, kita ada rasa nak makan. Okey, habatus sauda juga yang kita cakap ini, dia mempunyai apa? Bagus anti alergi, dan juga dia yang paling bagus sebenarnya dia anti bakteria. Paling bagus. Bila kita makan ni, dia boleh mencegah daripada bakteria, dia melawan dari bakteria, dan membuatkan kita punya ketahanan badan kita lebih tinggi. Dan dia bagus untuk kulit. Sebab apa? Bila kita sapu, gigit nyamuk ke, luka ke, jatuh ke, bagus. Dan juga untuk orang yang ada masalah saraf, sendi, boleh buat sapu. Di sapu tu kita makan. Contohnya makan macam ni lah kita 7 titik sehari. Contohnya macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dia masuk ke mulut, terus dia masuk. Anda akan rasa best, tak pahit, tak pahit. Sebab minyak habatus sauda ni pure punya habatus sauda, menggunakan teknologi perahan sejuk, dan 100% daripada habatus sauda. Minyaknya daripada habatus sauda, dan diproses secara mechanical compress. Dan habatus sauda kita ni daripada Turki. Daripada Turki. Memang bagus untuk orang Asia, sangat sesuai. Sangat sesuai. Orang yang ada masalah sesama, batuk, asma, sangat bagus. Orang yang ada masalah sistem pernafasan, sangat bagus. Inilah kelebihan habatus sauda. Jadi orang yang ada masalah sembelit, pembuangan masalah, ada masalah pembuangan,
kena ambil minyak habatus sauda. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kena makan apa? Minyak zaitun. Minyak zaitun ya. So minyak zaitun ni bagusnya bila kita ambil setiap hari, masya-Allah, dia mempunyai serat yang tinggi, sebab dan dia punya kaya dengan sumber prebiotik. Apa itu sumber prebiotik? Apa itu prebiotik? Ramai orang cakap apa kebendanya kan? Macam itulah apa kebendanya. So prebiotik ni ialah merupakan bakteria. Bila kita makan ni, dia akan membinakan bakteria yang baik banyak untuk menjaga sistem kesihatan pencernaan kita, sistem usus kita bagi elok, bagi lancar, dan itulah kebaikan prebiotik ni. Dia untuk memudahkan pembuangan air besar, untuk melembutkan najis kita, untuk memudahkan najis tu membuang, sebab dia akan melembutkan najis tersebut. Contohnya orang sembelih kan, dia punya najis keras. Jadi bila dia makan habatus sauda, bila dia makan minyak zaitun ni, dia akan melembutkan najis dan mudah keluar melalui sistem pembuangan dia, sistem usus dia. Jadi dia tak rasa teruk nak membuang, tak rasa tak payah nak tekan-tekan, ataupun dia tak sembelit. InsyaAllah itu bagusnya prebiotik dalam minyak zaitun ni. Dia akan membantu membanyakkan bakteria baik, membantu menghalang daripada bakteria jahat banyak. So dia perbanyakkan bakteria baik, sebab kita memerlukan bakteria baik banyak. Kalau bakteria jahat banyak, kita akan mudah diserang penyakit dan kita mudah dapat sakit. Itu paling penting ya. Jadi selain daripada minyak zaitun ni, ada lagi prebiotik lain yang perlu diambil. Contohnya ambil boleh melalui kacang merah pun boleh, tetapi tidak sehebat minyak zaitun. Minyak zaitun lebih hebat, lebih bagus, sebab di samping kita makan minyak zaitun bagus untuk pencernaan usus kita, bagi lancar, untuk lembutkan najis kita, tetapi minyak zaitun boleh mencegah daripada kolesterol. InsyaAllah minyak zaitun boleh mengaktifkan pankreas kita. Minyak zaitun, orang yang ada masalah hipertensi, kita boleh menurunkan hipertensi. Minyak zaitun boleh sebagai anti kanser juga. Minyak zaitun boleh, orang kata ada yang masalah jantung, boleh merawat masalah jantung, sebab dia molekul yang halus dan unik. So cara makan dia nanti Kak Izzah ajar, okey. Inilah kehebatan minyak zaitun yang kaya dengan serat tinggi dan juga sumber prebiotik. Dia terutama dia akan membantu masalah yang ada sembelit dan juga masalah buasir. Sangat bagus. Kalau anda ada masalah sembelit ataupun buasir, kalau anda nak makan minyak olive 30 pun tak ada masalah, boleh. Tetapi bila anda makan minyak zaitun olive 30 yang 30 kali ganda tu, anda kena makan 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Tak boleh makan 1 sudu ya. Sebab tak boleh. Kalau anda masalah sembelit dan buasir, anda kena makan 2 sudu pagi dan 2 sudu malam. Okey, insya-Allah. Bila anda makan cara yang betul, anda akan dapat hasil dia. So macam ni, orang yang ada masalah buasir, sembelit, atau masalah usus, atau masalah pembuangan, mesti kena ambil sehari 3 kali. So 2 sudu pagi, 2 sudu petang, 2 sudu malam. Sebab Kak Izzah pernah bagi pada customer Kak Izzah yang ada masalah pembuangan air besar, seminggu 2 kali buang. Dia kata perut dah kembung, dia dah macam mengah, sengkak. Alhamdulillah bila Kak Izzah bagi dia makan beberapa hari, alhamdulillah dia beritahu feedback, dia kata dia dah tak sembelit dah. Dia boleh buang air besar dengan lancar, dengan sihat. Alhamdulillah, syukur ya. Itu testimoni yang kita dapat daripada pelanggan atau pasien Kak Izzah. Okey. Caranya kena ambil sehari 3 kali, pagi, petang dengan malam, minyak zaitun ni. Okey. Yang ketiga, kena makan apa? Kena makan cukatin. Cukatin. So, apa bagusnya cukatin ni? Ya Allah, Masya Allah, cukatin ni sangat bagus. Tiga makanan yang Kak Izzah sebut tadi, makanan suplemen ni sangat bagus. Minyak habatus sauda, minyak zaitun dan cukatin. Sebab dia mempunyai peranan yang sangat hebat dan tersendiri peranan dia. Cukatin ni bagus dengan apa tau? Bagus buang uric acid. Cukatin bagus buang uric acid, cukatin bagus buang toksin, cukatin bagus cuci buah pinggang kita, kolon kita, usus kita. Cukatin ni bagus orang yang masalah arthritis, orang yang ada masalah gout, bagus makan cukatin. Orang yang ada masalah apa lagi,
kalsium bagus. Tapi antara makanan yang tinggi kalsium adalah ada dalam serbuk kayu manis. Yang paling tinggi, serbuk kayu manis mempunyai kalsium sangat tinggi untuk tulang. Jadi dalam minyak, dalam cukati pun ada juga kalsium, tapi tidak setinggi dalam serbuk kayu manis. Jadi anda kena tahu. Okay? So bila kita amalkan cukati ni sehari 2 atau 3 kali, Masya Allah, anda akan pertama kali anda akan lihat, akan nampak yang paling penting dia akan nampak apa? Dia akan bersihkan bawah pinggang ataupun ginjal kita yang berlumut, yang berlemak, yang berminyak. Kedua, dia akan membersihkan uric acid dalam badan kita, atau dia menyahkan uric acid kita. Dengan cara apa? Kita membuat air kencing, buat air besar dengan perpeluhan. Kalau orang yang ada masalah uric acid tinggi, mesti kena makan cukatin. Uric acid ataupun orang yang ada masalah gout kena makan cukatin dengan minyak zaitun. Kalau dia amalkan, Masya Allah, insya Allah dia punya ginjal tu bersih dan dia tak letih, tak lesu, dia badan dia macam sentiasa memberi tenaga dan dia akan rasa ceria. Sebab apa? Orang yang masalah toksin tinggi macam Kak cakap tadi, dia lemah, dia letih, dia mengantuk, dia malas, berbau badan dia, jadi pernafasan dia berbau, jadi tak memberi keselesaan pada orang yang dekat dengan kita. Tapi bila dia amalkan cukati ni sehari 2 atau 3 kali sehari selepas makan, Masya Allah, dia boleh nampak kesan tu. Insya Allah sebulan pun dia lebih nampak dah. Itulah bagusnya. Itulah sinergi pemakanan yang Kak Izz cakap tadi ni. Sinergi 3 barang tu sangat bagus, sangat-sangat membantu. Bukan setakat membantu usus dan pencernaan bagi lancar saja, tetapi membantu masalah apa? Cegah daripada kolesterol, cegah daripada darah tinggi, cegah daripada sembelit, cegah daripada masalah toksin, cegah daripada masalah masalah alergi. Orang yang toksin tinggi dia mudah dapat alergi, kulit-kulit dia gatal. Contohnya orang ada masalah eczema. Okay. Bila kita sebut masalah eczema, orang dalam eczema ni kadang-kadang dia toksin tinggi ataupun dia terlalu banyak ambil ubat-ubat steroid, dia banyak ambil ubat-ubat yang bahan kimia. Jadi perkuman tu tak elok, tak lancar, dia akan mengganggu. Jadi bila steroid tinggi, kimia tinggi, dia akan mengganggu sistem pernafasan kita sebab toksin terlalu banyak, kan? Jadi itulah Kak Izz cakap tadi, paru-paru. Toksin kalau terlalu tinggi dia mengakibatkan kelemahan pada paru-paru. Jadi itulah kita kena makan cukati ni sehari 2 atau 3 kali dicampur dengan air. Dicampur dengan air, tak boleh minum saja tau, kena campur. Jadi bila kita minum setiap hari, insya-Allah dia akan membersihkan kolon kita, perut kita, usus kita. Dia akan membersih. Orang yang ada masalah alergi kena ambil cukati. Insya-Allah sangat berkesan. Tapi tak boleh ambil cukati sajalah, tapi kena ambil set yang Kak Izz cakap tadi. Itulah minyak zaitun mesti ada, habatus sauda mesti ada, dan cukati mesti ada. Ini adalah sinergi pemakanan yang untuk sihat bahagian pencernaan kita dan sihat untuk masalah dalaman kita yang lain yang kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang orang yang ada masalah sembelit, dia ingat dia ada semangat sembelit dia, tetapi dia tak tahu yang dia ada darah tinggi. Jadi bila dia ambil complete set ni, dia akan membantu keseluruhan dia. Dia akan membersihkan bila benda-benda racun kurang dalam badan ataupun tak ada dalam badan kita, kita akan dapat perasaan ataupun kita akan dapat tenaga, kita rasa ceria, bertenaga, tak lesu, tak letih dan bersemangat. Betul tak? Jadi itulah sumber pemakanan tu sangat penting untuk nak membuang bagi lancar. Jadi kalau pembuangan tak lancar itu akan mengakibatkan pelbagai masalah akan datang. Jadi kita syurkan tolong beramal dengan minyak habatus sauda, dengan minyak zaitun dan juga cukatin. So cukatin senang saja cara dia campur dengan air. Contoh kan, bangun pagi, Kak Izz aja bangun pagi ambil 2 sudu besar minyak zaitun. Contohnya macam ni Kak Izz aja nah. Okey. Kalau boleh goncang dulu lah. Kita punya minyak zaitun ni adalah memang minyak zaitun 100% tidak ditapis, menggunakan perahan sejuk,
dan memang asli, organik, natural, dan juga tidak dicampur dengan apa-apa. Dan minyak zaitun kita ni memang antara yang terbaik, antara yang terbaik. Ini Kak Izzah galakkan kalau orang dah sembelit, dah masalah pencernaan, ambil yang ini dahulu. Kalau dekat rumah anda ada yang Olivita tea tu, yang 30 kali ganda tu, ambil yang tu 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Tapi kalau anda tak ada yang tu, anda boleh ambilkan. Contohnya bangun pagi contohnya bangun pagi lah ni Kak Izzah ajar Bila kita bangun pagi, semasa perut kosong, kita kena ambil macam ni dulu ya. Jangan risau, tak pahit pun, jangan risau. Sedap, tapi bukanlah sedap manis, tapi sedap boleh makan lah, sedap boleh makan. So macam ni cara dia. Okey. Ni Kak Izzah tunjuk. Ni, ambil 2 sudu. Pagi 2 sudu, petang 2 sudu, malam 2 sudu. Ini 1 sudu saja tau. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pahit, tak ada rasa apa, rasa tawar je. Kena ambil 2 sudu. Ni Kak Izzah ambil lagi 1 sudu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nampak? 2 sudu. Dah 2 sudu pagi sebelum makan, 30 minit sebelum makan. So ini adalah minyak zaitun extra virgin yang tidak ditapis, perlahan sejuk ya. Kak Izzah dah makan 2 sudu. Okey, selepas makan minyak zaitun ni 2 sudu, ambil pula habatus sauda 7 titik. 7 titik ya. Kenapa kena makan minyak habatus sauda? Sebab Kak Izzah cakap tadi, minyak habatus sauda dia bukan setakat menguatkan sistem imuniti, tetapi bagus untuk masalah orang darah tinggi, masalah orang nak jaga hati, masalah pencernaan, masalah nak bagi tambah selera makan, masalah bagus untuk kita nak antibakteria, nak cegah daripada bakteria, dan masalah orang yang ada masalah gangguan kulit kita yang ada eczema pun boleh. So cara dia macam ni, 7 titik. So 7 titik. Okey, dah makan minyak zaitun, dah makan minyak habatus sauda. So lepas tu boleh minum air. Contohnya kalau nak minum air tu, tak nak minum air pun tak apa. Minum air. Okey, contohnya Kak Izzah minum air lah. Macam ni contohnya. Kak Izzah kadang-kadang tak minum air pun, sebab dah biasa kan. Ni Kak Izzah nak ajar. Okey, minum air lah. Okey, minum air. So selepas minum air, setengah jam baru sarapan. Baru sarapan. Okey, lepas setengah jam sarapan. Selepas sarapan tu anda kena ambil apa? Ni untuk bahagian usus pencernaan, bagi elok anda ambilkan cukatin. Cukatin ni kena ambil 2 sudu, campur dengan air lebih kurang 300 ke 500. Okey, campur je. Campur je. Tapi disebabkan Kak Izzah tak ada cawan kat sini, Kak Izzah ada botol je. Senanglah, agak-agak je, tak perlu detail sangat. Campur je. Contohnya kalau air banyak, campur dalam ni. Contohnya macam ni ya. Okey, macam ni. Goncang dululah. Sebab di bawah ni ada mother. Mother ni bagus tau, ibu daripada buah tin. Okey, nak tahu tak apa cukatin? Cukatin ni adalah daripada buah tin. Buat pemerapan selama 7-8 bulan dalam tong oat, dan kaya dengan mineral, dengan prebiotik juga. Prebiotik yang cakap ni, mineral, prebiotik, dan juga bagus untuk memudahkan pembuangan air besar, dan bagus untuk buang uric acid yang kita cakap tadi, dan masalah-masalah toksin yang lain, dan cuci kolon ya. So campur je kat sini, nampak ya. Just kita campur je, sebab air Kak Izzah tinggal sikit. Kita campur je, nampak, agak-agak lah. Tak payahlah sampai nak bubur banyak mana pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia tak tajam dan juga tak panas. Cukai kita tak tajam dan tak panas, dan dia tak rasa macam perik. Bila kita minum tak perik, insya-Allah tak perik. Okey, kita boleh goncang. Nak sedap lagi, boleh campur madu. Kita goncang lah, minum. Dia akan jadi warna macam ni. So nak sedap lagi, tambah madu. So kita amalkan cara macam ni 2 atau 3 kali sehari, selepas makan pagi, selepas makan tengah hari, dan selepas makan malam. Masya Allah, kalau kita buat sehari 3 kali, Masya Allah, kita boleh dapat kesan yang lebih bagus. Lebih bagus, dan boleh nampak kesan yang
Ketara insya-Allah. Kita boleh minum sikit-sikit macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia macam asam boy. Asam boy. Tak tajam, tak panas insya-Allah. Dan orang yang agresif pun boleh minum. So bila kita buat macam ni ataupun segelas air, kita minumlah selepas makan. Bila kita buat macam ni sehari 2 kali atau 3 kali, masya-Allah, berat badan kita boleh turun. Lemak boleh nyah. Masya-Allah, badan kita bertenaga, tak letih, tak lesu. Inilah bagusnya pemakanan yang kita kena ambil setiap hari. Untuk apa? Masalah yang pertama ini sistem masalah pencernaan. Kalau tak ada masalah pencernaan pun kita amalkan setiap hari, insya-Allah dia menguatkan sistem imuniti kita, sistem ketahanan badan kita, sistem jantung kita, usus dan juga sistem saraf kita. Sangat bagus. Sebab buati ni dia kaya dengan mineral, dengan vitamin. Kaya sangat. So anda boleh je minum sikit-sikit. Macam Kak Iza minum kan. Tapi kena minum sampai habis lah. Jangan nak biarkan. Sebab banyak khasiat dia, sayang lah. Kalau dekat rumah kita buat dalam satu cawan, satu gelas, sudahlah. Tak payah lebih-lebih. Kan? Tak payah lebih-lebih buat satu cawan, minum. Nanti selepas tengah hari nanti kita makan nasi lagi. Kita bubuh 2 sudu dalam tu, kita kacang-kacang minum. So malam nanti kita makan, buat macam tu juga. 2 sudu dengan segelas air. InsyaAllah anda akan nampak. Tengok bila anda kencing, tengok kencing yang kuning-kuning tu dia bersihkan. Nanti anda kencing biasa-biasa, nanti air kencing anda akan elok, bersih. Tak kuning dah, tak macam air teh. Sebab apa? Dia akan cucikan ginjal kita, buah pinggang kita. Sebab dia punya kaya dengan prebiotik. Itulah bagusnya kita ambil makanan-makanan yang suplemen dia tinggi, nutrisi dia. Dia sangat membantu. InsyaAllah ya, Kak Iza harap siapa yang mendengar live Kak Iza ni tolong like dan share, bagi tahu kawan-kawan anda yang ada masalah pembuangan, ada masalah sembelit, ada masalah usus ataupun masalah buasir. Tolong rawat, jangan biarkan, sebab nanti dia akan mengganggu banyak perkara-perkara lain. Kita tak nak lah ya. Mudah-mudah nanti kita dah sakit, mudah-mudah nanti kita dah sembelit, mudah-mudah nanti kita ada masalah usus kita, mudah-mudah lagi kita dah kandung usus di luar. Kita tak kandung, maksudnya masuk kandung ni dia macam ni lah. Usus kita dah mungkin dah dipotong kan, dah dipotong, letak kat luar. Sebab apa? Dah buasir ataupun dah jadi peringkat peringkat kanser usus. Jadi inilah pemakanan yang sangat bagus. InsyaAllah jika kita ambil setiap hari, memang kita boleh rasa badan kita bertenaga dan sihat. Inilah kombinasi makanan yang disebut, yang orang kata yang memberi pelbagai khasiat. Jadi keadaan sekarang ni kita kena jaga imuniti kita bagi kuat, supaya insyaAllah kita boleh melawan radikal bebas, melawan boleh COVID. Dan anda kena tahu kajian dunia beritahu sekarang minyak habatus sauda boleh melawan coronavirus. Bila kita amalkan dia, insyaAllah dia boleh menghalang daripada kemasukan virus dalam badan kita ataupun dalam kita punya sistem pernafasan kita. InsyaAllah sangat-sangat membantu. Okey, hanya setakat itu saja. Mudah-mudahan sedikit manfaat anda dapat daripada perkongsian Kak Iza ini, dan Kak Iza harap tolong share lah pada kawan-kawan anda yang mungkin dalam keadaan yang masalah yang Kak Iza cakap tadi. Mana tahu dengan like kita, dengan share kita ni, mudah-mudahan kita dapat membantu mereka dan mereka pun sembuh dengan izin Allah. Dan mudah-mudahan diorang diorang bahagia hingga akhir hayat diorang ya. Lagi satu Kak Iza nak pesan, anda kalau nak minum air kosong, pastikan mencukupi ikut berat badan anda. Bukan minum sekadar ikut nak minum saja. Sebenarnya pakar-pakar dunia dah beritahu, doktor-doktor pun dah banyak beritahu, kalau berat badan kita 25 kg, kita kena minum air kosong 1 liter. Kalau berat badan kita 50 kg, kita kena minum air 2 liter. Kalau berat badan kita 75 kg, kita kena minum air 3 liter. Itu yang sebenarnya. So, ambil berat diri anda dan sayangi diri anda, sayangi keluarga anda, supaya kita sama sayang menyayangi dan kita sama-sama sihat walafiat sepanjang masa. Okey, Kak Iza harap mudah-mudahan perkongsian Kak Iza ini memberi manfaat kepada anda di luar sana.
Dan Kak Izzah harap mudah-mudahan perkongsian ini sikit sebanyak mendapat membantu orang yang di luar sana yang ada masalah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Jika dipanjang umur, insyaAllah besok kita jumpa lagi seperti waktu yang sama yang ditetapkan 5:30 petang. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan tersasul bahasa. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah SWT. Yang terbaik itu datang daripada kesilapan Kak Izzah sendiri, Kak Izzah Mahmah. Jika nak minta Kak Izzah bantu, anda boleh WhatsApp ke nombor telefon Kak Izzah 019 464 4029. Silap. 019 464 0167. Okey, 019 464 0167. InsyaAllah kita cuba bantu. Okey, terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.